Berikanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan, kita masih lagi diberi kesempatan, kita dapat lagi meneruskan kehidupan, kita dapat lagi menghirup udara dan nafas yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita sehingga ke detik dan saat ini. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuaidim Talabatul Ilm Syarif Fil Haramil Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit, dan ada mata air hampir daripadanya. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu, maka minum ia dan lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 uang emas. Kemudian datang orang yang lain, maka mengambil ia akan kendi itu. Kemudian datang seorang yang miskin yang memikul kayu api, maka minum ia dan minum ia dan baring ia kerana mengambil kesenangan. Maka kembali orang yang menunggang kuda itu, maka tiada melihat ia akan kendinya, maka menangkap ia akan orang miskin itu. Baik. Jadi kita sambung perbahasan kita masih lagi pada membicarakan bab redha dengan qada Allah Ta'ala. Jadi perbahasan kita pada malam ini berkenaan dengan cerita-cerita tentang hikmah di sebalik sesuatu perkara yang Allah Ta'ala takdirkan. Jadi cerita yang kita nak bawakan pada malam ini yang nak disampaikan oleh pengarang kitab kita, iaitulah setengah riwayat mengatakan ini kisah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi di antara cara ataupun lagu mana kita nak didik hati kita ni supaya kita boleh rasa tenang, kita boleh rasa redha, kita boleh rasa suka hati di atas setiap ketentuan dan ketetapan Allah, iaitu kita yakin setiap perkara yang Allah Ta'ala tentukan, setiap perkara yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas diri kita ni, sama ada perkara yang susah, perkara yang pahit,
perkara yang mengecilkan hati kita, yang menyusahkan jiwa kita, yang memberatkan hati kita, pasti ada hikmah dia, pasti ada rahsia dia yang Allah Ta'ala sembunyikan. Seperti mana kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa itulah. Kenapa Nabi Khidir pergi bunuh kanak-kanak yang kecil? Kenapa Nabi Khidir pergi menebuk perahu? Kenapa Nabi Khidir pergi membina dinding ataupun kita kata benteng, jidar dinding? Kerana ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini dia tak tahu, dia menyangkal setiap perbuatan yang dibuat oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan apa yang Nabi Khidir alaihissalam lakukan itu sebenarnya arahan, perintah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kata Imam Haddad, hendaklah dirimu sentiasa berwaspada daripada selalu mengucapkan perkataan kalau begitu atau mengapa begitu, bapa Tuhan buat lagu ni, kalau begitu kan. Biasa kita duk cakap kataan ni, bagaimana boleh jadi begini? Kerana apa? Sebab hendaklah kita ketahui, kita yakini bahawa Allah Ta'ala itu maha bijaksana dan maha adil di dalam setiap ketentuan, di dalam segala keputusannya. Dan bahawasanya Allah itu tidak akan menentukan bagi seseorang hamba mukmin dalam sesuatu perkara yang dibencikannya, melainkan ada sesuatu sebab yang baik atau kebajikan bagi dirinya. Ada balasan mulia yang tidak diketahui oleh si hamba mukmin itu. Lantaran itu hendaklah si hamba itu sentiasa menyangka baik terhadap Allah serta redha dengan setiap ketentuannya. Kemudian hendaklah dia kembali kepada Allah dengan merendah diri dan mengingatkan dirinya bahawa dia sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Jadi kita ni, sifat kita ni apa? Faqir, iftiqar. Sedangkan Allah Ta'ala itu istighna, terkaya. Istighna'an kulli ma siwa. Allah ni terkaya. Terkaya maknanya Tuhan tak berhajat, Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak memerlukan, Tuhan tidak mengharapkan, Tuhan tidak mengambil apa-apa manfaat, kebaikan, kebajikan, faedah daripada setiap hamba-hambanya, setiap ciptaan dia, setiap makhluk dia. Tuhan jadikan kita, Tuhan suruh kita sembahyang, Tuhan suruh, Tuhan beritahu untuk kita mentauhidkan dia. Maka segala ketauhidan yang kita imani, yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita lakukan ketaatan, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sedekah dan sebagainya, ketaatan-ketaatan yang kita buat tu bukan kerana Allah Ta'ala berhajat dengan ketaatan kita, dengan penyembahan kita. Ini yang kita perlu sedar. Mana Tuhan tu kalau kita tak semaya, kita kufur kepada dia, hatta kita kata takdir, fakdu takdirnya seluruh dunia ni, seluruh alam buana ni, tidak ada satu orang pun yang menyembah Allah, tidak ada satu orang pun yang bertauhid kepada Allah, tidak ada satu hamba Allah pun yang sembahyang 5 waktu. Maka ketika tu darjat ketuhanan, maqam ketuhanan tidak akan jatuh, tidak akan berkurangan walaupun sedikit. Allah tetap tinggi di situlah, Allah tetap agung di situlah, Allah tetap kuasa di situlah. Bukan sebab ketaatan kita ni Allah bertambah makamnya,
bukan sebab kekufuran dan maksiat kita ni jatuh darjat ke Tuhan ni. Sebab apa? Sebab Tuhan tu istighna'an kulli ma siwah, terkaya dia dari tiap-tiap sesuatu. Lepas tu hak kita duduk semayang 5 waktu, suku sembah, sujud dan sebagainya, berdoa, menangis dan apa jua sahaja kerana makhluk itu, hamba itu sifatnya iftiqaru an kulli ma ada. Allah istighna an kulli ma siwa, hamba ni iftiqar an kulli ma ada. Sifat hamba ni fakir, sifat hamba ni berajak, sifat hamba ni bergantung, sifat hamba ni berharap dengan siapa? Zat yang mencipta kita, zat yang menguasai diri kita, yang menggenggam setiap gerak dan geri kita. Kita ni di dalam qabdah Allah, dia panggil, dalam genggaman itu lah. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika, setiap keadaan. Tak pernah berhenti kita ni daripada pemerhatian Allah, daripada kawalan Allah, daripada segala kekuasaan dan juga izin Allah. Hak berlaku, hak boleh bercakap, hak boleh keluar suara, hak boleh mendengar, hak boleh melihat, hak boleh bergerak. Ini perlu kita sedar. Jadi nak sedar ini dia panggil maqam musyahadah, dan tidak akan mencapai, tidak akan dapat kita melihat dengan makna berada di dalam maqam musyahadah. Melihat dengan makna melihat keagungan Allah, melihat segala ketunggalan zatullah, melihat ketunggalan sifatullah, melihat di hati kita segala keesaan asma Allah. Nah, tak nampak di batin hati kita selagi hati kita tu masih lagi terhijab dengan perkara-perkara duniawi. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah kami jadikan negeri akhirat. Apa negeri akhirat? Syurga. Bagi siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, iaitu kepada manusia, kepada mereka la yuriduna 'uluwan fil ard, yang tidak ada keinginan dalam hati dia daripada segala kemegahan, kesombongan, ketakburan, keakuan. Masih melihat diri dia buat taat, masih melihat dia ni ada lebih pada orang lain ni rendah kepada dia. Ni dia panggil sifat-sifat kesombongan yang menyebabkan hati kita tu terhijab, terdinding, tidak dapat melihat ketunggalan, tidak dapat melihat kesyuhudan Allah. Oleh sebab itu Allah kata negeri akhirat, syurga itu kami jadikan naj'aluha lillazi, bagi mereka yang tidak ada keinginan langsung. Makna di hati dia ni tidak ada kesombongan, di hati dia ni tidak ada membezakan diri dia dengan manusia-manusia yang lain. Jadi jauh dah hati kita ni banyak terdinding, menyebabkan kita tidak duduk, kita tidak dapat mengecapi maqam ketauhidan, maqam syuhudiyah. Baik, jadi bila sebut diri kita ni fakir, maka kita yang berajak kepada Tuhan, kita yang memerlukan dia. Jadi apa sahaja yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, maka kita kena kembali kepada dia. Hendaklah kita berdiri di hadapan dia dengan perasaan hina diri, dengan perasaan riba hati, dan memperbanyakkan pujian dan syukur kepadanya dalam masa yang senang dan juga masa yang susah. Yang kita sebutkan dahulu, duduk di maqam syukur dan juga redha. Syukur bila Tuhan beri nikmat, sabar yakni redha,
bila Tuhan uji kita dengan sesuatu musibah, dengan sesuatu perkara yang tidak menyenangkan hati kita. Sama ada kita berada dalam keadaan kemewahan dan juga kesempitan, maka patutlah kita menunjukkan segala pujian kepada Allah Tuhan sekalian alam. Sebab itulah ada beberapa kisah sekelumit daripada kisah-kisah keredaan hamba terhadap Tuhannya. Di antaranya apa yang berlaku kepada Nabi kita sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dilempar dengan batu di Taif sehingga berdarah buku lali kaki Nabi, buku lali kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi menghadap kepada Allah dan Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Selama mana engkau tidak marah kepadaku wahai Tuhan, maka aku tidak akan peduli atas apa yang menimpa diriku. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih di dalam fatrah ataupun bulan Rabiul Awal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penzahiran yang paling sempurna di atas setiap kejadian-kejadian, ciptaan-ciptaan, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi dalam banyak-banyak makhluk yang Tuhan cipta, dalam banyak-banyak alam yang Allah jadikan ini, maka tidak ada ciptaan yang paling sempurna dan paling orang panggil apa? Sempurna, paling gilang gemilang, paling hebat sekali. Iaitulah apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala nak menzahirkan segala sifat-sifat kesempurnaan dia, sifat-sifat pemurah, sifat-sifat penyayang, sifat-sifat lemah lembut Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Maka Allah Ta'ala tajallikan. Apa makna tajalli? Allah Ta'ala zahirkan segala sifat-sifat itu, Allah jadikan di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila Nabi diuji dengan sesuatu ujian, seperti mana kisah di Taif itu, tidak terdetik di hati Nabi sekelumit dendam terhadap kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemaafnya Nabi, pengampunnya Nabi. Bahkan bila peristiwa itu berlaku kepada Rasulullah, malaikat yang menjaga bukit Taif ini telah berturun bertemu dengan Rasulullah. Malaikat kata, kalaulah terjatuh darahmu wahai Nabi ke atas bumi ini, nescaya aku akan ranakkan, nescaya aku akan hancurkan seluruh penduduk Taif ini dengan bukit-bukit yang ada di sini. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkan mereka. Apa yang aku harapkan, apa yang aku minta, mudah-mudahan yang keluar daripada tulang sulbi mereka, yakni anak cucu mereka nanti, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan orang-orang yang beriman kepada aku. Itu yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia apakah ini? Ajaibnya orang lagu ni, bila dia disakiti, bila dia dihina, dicaci, dikeji, dimaki dan sebagainya, tetapi dia tidak mengharapkan kemusnahan, dia tidak mengharapkan kepayahan, dia tidak mengharapkan kebinasaan hak berlaku kepada orang yang menzaliminya. Bahkan dia mengharapkan lagi diberi hidayah, diberi penjagaan, dipelihara dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya insanul kamil, manusia yang paling sempurna dari segenap segi. Bermula daripada awal-awal kejadian dia diciptakan, daripada perut mak dia lagi hingga waktu dia bayi, dia dilahirkan,
maka seluruh kehidupan Nabi ini membawa keberkatan kepada sekalian alam. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Apa makna Nabi membawa rahmat kepada sekalian alam? Setiap daripada sesuatu di dunia ini mengambil barakahnya daripada barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kisah Nabi ketika baginda disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni adalah ibu susuan Rasulullah yang kedua. Ibunda Nabi Siti Aminah hanya sempat menyusukan Nabi lebih kurang 2 atau 3 hari sahaja. Kemudian diserahkan Nabi kepada hamba kepada Abu Lahab, iaitu Suwaibah Al-Aslamah, dan akhirnya diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang pada asalnya berasal daripada kampung Bani Sa'id. Bani Sa'ad mari ke Mekah untuk membawa Rasulullah, menunggang seekor unta yang ketika itu keadaannya sangat letih, tidak bermaya, bahkan kurus, kering. Begitu juga Halimatus Sa'diyah, dirinya ketika itu tidak ada air susu. Maka dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kampung Bani Sa'ad. Ketika di dalam perjalanan, Halimatus Sa'diyah ini menggendong Rasulullah, maka unta yang tadinya kurus, yang tadinya tidak bermaya, menjadi sehat, menjadi segar, menjadi kuat, menjadi semangat untuk membawa Rasulullah ke kampung Bani Sa'ad. Dan sampai sahaja di kampung tersebut, unta tadi didapati penuh susu di kantongnya, sehingga suami kepada Halimatus Sa'diyah ini dapat memerah susu unta dan dapat diminum oleh mereka sekeluarga. Itu satu keajaiban. Kemudian apa lagi yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah yang ketika itu juga menyusukan anaknya, maka susunya secara otomatik, kita kata, berubah menjadi banyak, sehingga dapat menyusukan Nabi SAW sehingga kenyang, dan dapat lagi menyusukan anaknya. Dan ketika itu juga segala binatang-binatang ternakan, kambing-kambing yang diternak oleh keluarga Halimatus Sa'diyah ini menjadi sehat. Kambingnya mengeluarkan susu yang banyak, membiak dengan banyak sekali. Maka segala keberkatan-keberkatan ini kerana datangnya asbabnya daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi meningkat remaja, meningkat dewasa dan sebagainya. Maka Nabi ini menjadi contoh tauladan yang paling baik. Maka kita kena hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke dalam hati kita. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di sisi kamu itu adanya Rasulullah. Apa makna di sisi kamu itu adanya Rasulullah? Sesungguhnya kalau kita jadikan Nabi sebagai contoh, maknanya kita menghidupkan Rasulullah tu di hati kita. Setiap gerak-geri kita ni mengikut gerak-geri Rasulullah. Setiap perjalanan kita ni mengikut perjalanan Rasulullah. Kita gigit sungguh-sungguh segala sunnah-sunnah Nabi, nescaya kita ni lah akan menjadi hamba yang Allah redha, hamba yang Allah kasih, hamba yang Allah sayang. Ketika kita susah, kita bandingkan diri kita bagaimana Nabi menghadapi kesusahan. Ketika kita diuji dengan kesakitan, bagaimana Nabi ketika diuji dengan kesakitan. Sehingga
Kalau istilahnya kita kata fana dengan Rasulullah, tenggelam kita dengan kerinduan, kecintaan, akhlak Muhammadiyah, hidup tidak bergerak tangan kita melainkan mengikut gerak-gerinya Nabi, tidak duduk kita melainkan mengikut duduknya Nabi, tidak bangun kita melainkan mengikut bangunnya Nabi, tidak berjalan kita melainkan mengikut berjalannya Nabi. Setiap saat, setiap detik, kita kata hidupkan sunnah Rasulullah, hidupkan apa sahaja yang pernah Rasulullah lakukan, kita jadikan Rasulullah itu sebagai contoh tauladan sebenar-benar. Maka ketika itu barulah kita ni sebenar-benar menjadi orang yang Allah cintai, Allah redai. Sebab itu kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kita nak ikuti Rasulullah? Apa yang Nabi sampaikan kita ambil, apa yang Nabi larang fantahau, mana kita tinggalkan, kita jauhi. Baik. Kemudian banyak lagi lah kisah-kisah yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya apa yang berlaku kepada salah seorang daripada sahabat Nabi, iaitulah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Urwah bin Zubair, salah seorang daripada sahabat Nabi. Apabila dia dipotong kakinya, kaki Sayyidina Urwah bin Zubair ini telah dipotong kaki, dan anak yang paling disayanginya meninggal dunia pada malam yang sama. Ketika sahabat-sahabatnya datang untuk memberikan takziah kepadanya, apa perkataan yang keluar daripada lisan dia? Ya Allah, hanya kepada-Mu lah segala pujian. Aku mempunyai 7 orang anak, lalu Engkau mengambil salah satu daripada mereka dan meninggalkan 6 orang lagi buatku. Aku mempunyai 2 tangan dan 2 kaki, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Jika Engkau mengambilnya, patutlah kerana Engkau yang memberikannya. Jika Engkau memberi ujian kepadaku, maka Engkau jugalah yang menyembuhkan diriku. Jadi di antara satu cara ataupun bagaimana untuk kita hadirkan keredaan di hati kita di atas setiap musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita lihat, kita tengok di atas segala nikmat-nikmat yang banyak tak terkiranya yang Allah berikan ke atas diri kita. Mungkin kita kehilangan satu perkara, tapi sebenarnya yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu banyak lagi. Macam Sayyidina Urwah tadilah, bagaimana dia kata Allah beri kepada dia 2 tangan, Allah beri kepada dia 2 kaki. Lalu setelah kaki dia terpotong sebelah, dia kata, ya Allah, patut dulu mu beri kepada aku 4, sekarang mu ambil 1, sebab itu adalah memang milikmu. Mu beri kepada aku anak selama 7 orang, sekarang mu ambil 1. Begitu juga ada satu kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berlaku di zaman salafus salih. Satu orang sahabat ni, dia mempunyai seorang isteri, dan ketika itu dia dikurniakan oleh Allah 1 orang anak. Tapi anak dia ni nak boleh dapat susah. Bertahun-tahun berkahwin, bertahun-tahun nikah, barulah dikurniakan oleh Allah 1 orang anak. Lalu satu ketika, si suami ni seorang yang panas barang, seorang yang backing, kita kata. Satu ketika anak dia ni sakit, berumur, kita kata kecil lagi, dalam 5 tahun gitu. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya. Maka ketika anak dia ni sakit, akhir sekali anak dia ni meninggal. Si suami ini ketika tu bermusafir, jauh, keluar, tak ada di rumah. Maka suami dia pun baliklah
pada petang hari, nak masuk maghrib tu suami balik. Jadi si isteri ni dia nak beritahu kepada suami yang anak mereka ni telah meninggal. Dia serba salah. Dia takut suami dia ni tak mampu nak terima berita, kan? Jadi cerdiknya seorang isteri ni, hikmahnya seorang isteri ni, dia mempersiapkan diri dia, dia sambut suami dia dengan sebaik mungkin. Dia berhias, dia berdandan untuk suami dia mandikan diri dia. Maka si anak ni dia baringkan di atas katil seperti biasa, seolah-olah anak dia ni masih hidup lagi, kan? Maka si suami ni tidak sedar lagi apa yang berlaku kepada anak dia. Si isteri ni tahu dah anak dia dah meninggal, cuma dia nak memikir cara lagu mana dia nak cerita kepada suaminya. Jadi pada malam tersebut dia melayani suaminya sebagai seorang isteri, kan? Maknanya mereka tidur bersama dan melakukan, kita kata, perhubungan suami isteri lah. Sehinggalah pagi esoknya dia bangun, sembahyang, mandi dan sebagainya. Maka dia pun bercerita kepada suami dia. Dia kata, abang, lagu mana satu hari, satu masa kita pergi minta ataupun kita pergi pinjam barang dengan satu orang. Lalu kita pun bawa barang tersebut, kita guna di rumah kita, kan? Tiba-tiba setelah kita sedang menggunakan barang tersebut, tuannya datang kepada kita dan meminta kepada kita kepunyaannya, barang dia. Ambo nak semulalah barang ambo hok demo pinjam dulu tu. Apakah pendapat abang? Dia tanya kepada suami dia. Maka kata suami dia, kalau begitu kita kena bagi, kita kena pulangkan, kerana barang tersebut bukan hak kita, bukan milik kita. Bila tuan dia mari minta, tuan dia nak semula, maka kita kena serah barang dia. Maka dengan penuh orang panggil memujuk dengan penuh lemah lembut, kata-katanya dia berkata, wahai abang, sesungguhnya anak kita tu datang daripada Allah, milik Allah. Allah beri kepada kita pinjaman dan kita dapat mengecapi, menikmati nikmat anak kita. Semalam Allah Ta'ala mengkehendaki untuk mengambil semula nikmat yang telah dia pinjamkan kepada kita. Bila mendengar perkataan isteri itu, si suami ini dia faham, timbul rasa keredaan di dalam hati dia terhadap perkara yang berlaku. Tak marah, tak mecok. Oh, kalau begitu aku redha di atas segala ketentuan, di atas segala yang Allah Ta'ala telah takdirkan ke atas diri kita. Marilah sama-sama kita mempersiapkan jenazah anak kita untuk diuruskan. Ini nak ceritanya soal takdir, soal bagaimana hati salafus salih ini meredai, hati para sahabat ini dia faham bila diingatkan kepada mereka tentang sesuatu ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan, maka dia akan kelip hati dia sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, tanpa sebarang pertikaian, tanpa sebarang sangkalan, tanpa sebarang permasalahan. Tak tanya bapa jadi lagu ni, bapa Tuhan ambil nyawa anak aku, Tuhan tak ambil nyawa aku dulu, bapa buat gini, bapa gitu. Sebab dia faham ada hikmah. Dia tahu hakikatnya kita semua ni adalah milik Allah, pinjaman Allah, dan Allah Ta'ala boleh beri kepada kita, Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja. Baik. Kemudian kata pengarang kitab kita bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit dan ada mata air hampir daripadanya. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Setakat inilah untuk malam ini, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.